Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Salim Sharif Jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sektor makanan perlukan perhatian agar bekalan sentiasa mencukupi. Soalan 3 perlukan penjelasan. Mohon jawapan Wabi Menteri. Terima kasih. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan jawab. Tempoh masa 3 minit. Ya, terima kasih Yang Berhormat Jempol, antara wakil rakyat di Dewan ini yang banyak bertanya tentang kementerian ini. Yang Berhormat, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI mengutamakan agenda transformasi dan pemodenan sektor pertanian negara sebagai usaha meningkatkan tahap sara diri, ekspor pertanian, pendapatan petani dan sumbangan sektor pertanian terutamanya agromakanan kepada ekonomi negara. Dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk tempoh 5 tahun akan datang, MAFI telah mengenal pasti beberapa hala tuju baharu yang akan diterajui dalam sektor pertanian, termasuk industri padi, tanaman, ternakan dan perikanan seperti berikut. Yang pertama, mengoptimumkan penggunaan tanah, meningkatkan aplikasi teknologi moden dan membangunkan varieti yang berkualiti bagi industri padi. Yang kedua, membangunkan komoditi sayur-sayuran dan buah-buahan yang bernilai tinggi untuk tujuan domestik dan ekspor bagi industri tanaman. Ketiga, meningkatkan pengeluaran daging dan susu melalui penubuhan lembaga ruminan negara bagi industri ternakan. Dan keempat, memperkukuh pengurusan dan penguatkuasaan serta menambah baik infrastruktur dan kemudahan bagi industri perikanan. Hala tuju tersebut di atas akan disokong dengan teknologi, kewangan dan sumber tenaga manusia bagi mengukuhkan rantaian nilai sektor agromakanan untuk meningkatkan SSL negara, khususnya beras 75%, sayur-sayuran 70%, daging 50% menjelang tahun 2025. Untuk makluman ahli yang berhormat, usaha yang berterusan akan sentiasa dilaksanakan bagi memperkukuhkan negara sebagai pengekspor utama agromakanan yang kompetitif di peringkat antarabangsa. Sekian. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan bila Jempol. Terima kasih Menteri yang jawapan yang cukup tepat dan membela nasib petani dan juga pastikan bekalan makanan mencukupi. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, tanaman tembikai, betik, tomato, terung, tebu, bayam berjaya merekodkan tahap sara diri SSL melebihi 100%. Namun beberapa tanaman lain termasuk ternakan merekodkan SSL yang rendah dan tidak cukup bagi menampung keperluan domestik serta mencatatkan kadar kebergantungan import IDR yang tinggi. Antaranya halia sara diri 16.2, import 84.3, cili 30.8, import 73.6, mangga 32.1, import 73.5, kobis bulat 36.2, import 65.4, daging kambing 12.1 sara diri, 87.9 adalah import. Begitu juga daging lembu. Soalan saya, sejauh manakah tahap keupayaan dasar sekuriti makanan negara yang bakal dilaksanakan tidak lama lagi mampu untuk mengatasi kadar SSL sara diri yang rendah bagi setengah tanaman serta ternakan di negara ini, dan apakah jenis tanaman ternakan yang akan menjadi fokus utama berhubung isu SSL ini? Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Ya, terima kasih Yang Berhormat Jempol. Data-data itu merupakan data-data yang sama yang diperoleh oleh MAFI, dan sesungguhnya kita maklum tentang pelbagai tanaman ternakan yang masih bergantung kepada import daripada negara luar. Untuk makluman Dewan ini, Jabatan Kuasa Kabinet terhadap sekuriti makanan negara, keselamatan makanan negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri menumpu 2 sektor penting dalam pengeluaran produk makanan, iaitu beras dan juga ruminan. Dan kedua-dua sektor ini adalah merupakan sektor yang akan dilonjakkan, disasarkan
lonjakan SSL yang lebih tinggi menjelang 10 tahun, 5 tahun ke 10 tahun akan datang ini. Untuk tujuan ini, Yang Berhormat, Jawatan Kuasa Kabinet tersebut telah bersetuju untuk menubuhkan Lembaga Ruminan Negara yang sekarang ini dalam proses pembentukan bagi menumpukan usaha untuk meningkat dan memperkasakan sektor ruminan negara termasuk tenusu. Begitu juga pengeluaran beras akan ditumpukan kepada jelepang padi yang ada, peningkatan dari segi penggunaan teknologi, varieti padi dan kesesuaian yang penting akan dilibat serta. Begitu juga kawasan-kawasan yang di luar jelepang padi akan dijadikan sebagai jelepang padi yang akan melibatkan kos yang tinggi. Ini merupakan perancangan jangka masa panjang kerajaan melalui Jawatan Kuasa Kabinet Sekuriti Makanan Negara bagi menjamin tahap SSL negara akan ditingkatkan, terutama produk-produk makanan yang penting bagi rakyat Malaysia. Sekian. Terima kasih, Menteri.